Ada hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Ada hadis yang menerangkan lafaz zikir tersebut. Tetapi kenapa pula saya berkata membaca lafaz zikir itu adalah bid'ah? Jemput ikuti penjelasan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat, Antara Sunnah dan Bid'ah. Sebelum ini kita telah pun mempelajari tentang lafaz zikir kedua, lafaz zikir ketiga daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini dalam video ini saya akan jelaskan pula bid'ah yang berlaku terhadap lafaz zikir yang kedua dan ketiga tersebut. Video kali ini akan menjadi sedikit, tak banyak, sikit saja berat ataupun ilmiah. Awal-awal lagi sudah nampak di belakang saya, latar belakang saya ialah kitab. Okey, sebab kita sama-sama akan merujuk kepada kitab. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam rangka saya membuat video, saya membahagikan video yang ringan ataupun mudah dan video yang heavy, berat ataupun ilmiah. Kalau video yang ringan, saya cuba letak background yang lain sebagai contoh gambar rakaman daripada penerbangan saya, gambar saya main drone ke, memandu kereta ke, kerana saya inginkan kepelbagaian dalam video saya itu supaya dengan harapan para penonton tidak menjadi bosan menonton video-video saya ya. Jadi moga-moga dengan kepelbagaian itu menjadi satu daya tarikan. Pun begitu, saya tahu ada yang memberi maklum balas, keliru lah, nak tengok pemandangan ke nak dengar audio, mana satu ni? Jadi keliru pula. Jadi ada suka duka lah dalam perkara itu ya. Tetapi bagi video-video yang ilmiah, yang mendalam, bila saya react kepada orang lain ke, ataupun kena buka kitab ke, jadi tak ada pemandangan tersebut. Sebaliknya, sama ada saya seorang saja dalam skrin itu, ataupun sebagaimana dalam video ini, ada kitab di latar belakang, di background, untuk sama-sama kita merujuknya ya. Jadi dalam video ini sama-sama kita akan rujuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, untuk kita mengkaji tentang di manakah berlakunya bid'ah bagi lafaz kedua dan lafaz ketiga itu ya. Okey, bagi yang menonton video ini menggunakan phone, mungkin akan nampak agak kecil, tetapi aplikasi YouTube sekarang ini, kalau update yang terkini, kita sudah boleh pinch and zoom. Jadi anda boleh pinch, boleh zoom kan jadi besar, dan anda boleh letakkan di bahagian mana yang anda ingin tonton. Boleh cuba ya. Kalau menonton menggunakan skrin laptop, PC ataupun TV, tak apalah, dah memang besar kan. Kalau phone agak kecil, tetapi kita boleh zoom. Baik, kita masuk ke bid'ah yang berlaku kepada lafaz kedua dan ketiga, iaitu apabila di kebanyakan masjid dan surau, lafaz yang dibaca hanyalah lafaz pertama, lafaz tahlil itu saja. Yang ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal ada tambahannya. Sebagai contoh, untuk lafaz zikir kedua ada sambungannya lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Demikian juga bagi lafaz zikir yang ketiga. Okey, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada sambungannya, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Jadi ini yang sepenuhnya. Tetapi macam yang saya kata, yang lazim diamalkan hanya rangkap yang pertama itu saja, yang dibaca sebanyak 3 kali. Sebenarnya kalau kita kaji kitab Sahih Al-Bukhari, kita akan menemui ada hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membaca rangkap pertama itu saja. Okey. Hadis itu sebagaimana di latar belakang anda sekarang ini, hadis nombor 6473. Jika penomoran lain, hadis nombor 5992. Okey, sekarang ini ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Nama sebenarnya Al-Jami'us Sahih. Okey. Hadis nombor 6473 mengikut penomboran Fathul Bari.
Kita mulakan daripada sini, daripada Warrad. Warrad ni siapa? Warrad ini adalah juru tulis dan juga pembantu bagi seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Jadi kita bacakan An Warrad Katibil Mughirah bin Syu'bah. Okay, daripada Warrad, juru tulis Mughirah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa katanya? Anna Muawiyah kataba ilal Mughirati aniktub ilayya bihadisin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Warrad memberitahu bahwasanya Muawiyah ni siapa pula? Salah seorang sahabat juga, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, di mana Muawiyah telah menulis kepada Mughirah, meminta Mughirah menulis untuknya hadis yang dia pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fakataba ilaihil Mughiratu inni sami'tu yaqulu inda insirafihi minas salati. Lalu Mughirah membalas, sebenarnya Mughirah tidak menulis. Al-Mughirah dia imla ataupun diktik, tetapi Warrad yang menulis. Ya. Maka dibalas oleh Al-Mughirah, sesungguhnya aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam ketika selesai daripada solat menyebut apa? Okey, di sini kita sekarang ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alright, sampai sini salasa marratin, 3 kali. Yang saya highlight tu, itu kan lafaz zikir tu, kan? Okey, jadi sekali lagi saya ulangi, Al-Mughirah membalas surat Muawiyah itu dengan menerangkan sesungguhnya aku mendengar, okey, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir salasa marratin, 3 kali. Ada hadisnya. Okey, kemudian ada sambungnya lagi, qala wa kana yanha an kila wa qala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kila wa qala. Kila wa qala ni banyak bercakap, banyak bergosip. Hang cakap ni, aku cakap ni, hang cakap ni, aku cakap ni, kan. Jadi banyak cakap-cakap. Okey, sebab sebenarnya dalam Islam yang dianjurkan ialah diam. Tak payah cakap, melainkan kita ada sesuatu yang baik untuk diperkatakan, untuk dicakapkan, ya. Sebagai contoh dalam hadis lain yang juga merupakan salah satu daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Okey, kalau penomboran di sini hadis nombor 6475, Rasulullah SAW bersabda, saya terjemah terus, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Falyakul khairan, atau diam. Hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menyakiti jirannya. Okey, janganlah dia menyakiti jirannya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi fokus kita di sini, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia diam saja. Kalau buka mulut, sesuatu yang baik akan keluar. Buka mulut je, sesuatu yang baik akan keluar. Jadi sesiapa yang suka kila wa qala ni, atau bahasa kita sekarang disebut gosip ini, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripadanya, ya. Okey, apa lagi? Wa kasratis suali, banyak bertanya, banyak bersoal. Okey, soalan ada 3 jenis. Pertama, soalan umat Muhammad, bertanya kerana ingin tahu. Ya, yang ini dipersilakan bertanya. Kedua, disebut sebagai soalan malaikat Jibril. Yang ini orang yang bertanya, dia bertanya bukan kerana dia tak tahu, tetapi sengaja dia tanya supaya orang yang dia tanya itu dapat menjawab, dan jawapan itu menjadi penjelasan kepada orang di sekelilingnya. Ini sebagaimana hadis kedua, tak silap saya, daripada hadis 40 Imam Nawawi, di mana ada seorang lelaki yang berjubah putih datang, duduk betul-betul di hadapan Rasulullah, lutut menyentuh lutut, lalu bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang hari akhirat, apa semua tu, kan. Lalu Rasulullah pun menjawab. Bila dah jawab tu, dia kata betul.
Tanya tentang apakah iman. Rasulullah pun jawab. Dah habis tu dia kata betul. Ini yang disebut sebagai soalan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya, bukan sebab Malaikat Jibril tak tahu, tapi sengaja tanya supaya Rasulullah menjawab dan ia menjadi jawapan dan menjadi penjelasan kepada orang di sekeliling. Ini disebut sebagai soalan Malaikat Jibril. Yang pertama ni bagus. Kedua ni bagus, yang ketiga tak bagus. Yang disebut sebagai soalan kaum Yahudi ataupun Bani Israel. Saja je tanya soalan untuk memperkotak-katikkan, untuk mempermain-mainkan sesuatu isu agama ataupun sesuatu perkara agama. Jadi yang dilarang di sini ialah banyak bertanya umpama kaum Yahudi ataupun Bani Israel. Apa lagi yang dilarang? Wa'idha'atil mali, pembaziran, pemborosan harta. Waman'in wahatin ialah kita menegah, kita melarang orang lain memberi ataupun bersedekah kepada orang yang sememangnya berhak untuk mendapat sedekah tu. Orang nak bersedekah, kita kata tak payah, buat apa kau nak bagi, itu scam je tu. Itu tu macam-macam bagi alasan kan. Orang nak bersedekah, kita larang pula. Dan juga bukan sekadar tu, meminta-minta pula, padahal sendiri itu berkecukupan tetapi meminta-minta pula, ya. Wahati wa uquqil ummahati, derhaka kepada ibu, wa wa'dil banati, dan mengebumikan anak perempuan yang masih hidup, bayi perempuan yang masih hidup. Okey, right, demikian. Yang seterusnya ni adalah penjelasan jalan periwayatan yang lain, ya. Jadi ini hadisnya. Okey, tapi fokus kita ialah memang ada hadisnya bahawa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW membaca selepas solat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 3 kali. Okey, kalau dah ada hadisnya jelas macam ni, kenapa pula saya nak katakan ia adalah bid'ah? Okey. Tuan-tuan puan-puan, kalau biasa baca hadis Nabi SAW, perasan tak lafaz ini? Okey, lafaz yang saya highlight ni kita kata okey. Tapi yang seterusnya, bahawa baginda melarang daripada qila wa qala, daripada banyak bertanya, daripada pembaziran harta, daripada menegah orang lain yang ingin memberi, sebaliknya meminta-minta pula, daripada menerhaka pada ibu dan mengebumikan anak perempuan, bayi perempuan yang masih hidup. Okey, kalau kita biasa membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati Nabi ni, Rasulullah ni SAW, apabila baginda melarang sesuatu, baginda menyebutnya secara panjang. Dia bukan poin pendek-pendek macam ni. Okey, poin pendek-pendek macam ni, ia adalah satu ringkasan sebenarnya. Ia adalah poin-poin apakah yang dilarang oleh Rasulullah. Okey, banyak bertanya, banyak bergosip. Okey, pembaziran harta, melarang orang daripada memberi, meminta-minta padahal mampu, derhaka kepada ibu, dan mengebumikan anak bayi perempuan yang masih hidup. Kita akan nampak ini sebenarnya ringkasan, bukanlah hadis yang penuh. Okey, dan kita lihat pula itu dari aspek pertama, ia ini adalah ringkasan. Daripada aspek kedua pula, kalau kita kaji hadis ini, Imam Al-Bukhari meletakkannya dalam bab, dalam kitab Ar-Raqa'iq, dalam Raqa'iq, okay, bab hadis-hadis yang melembutkan hati, okay, dan dalam bab apa yang dimakruhkan, yang dibenci, okay, babu ma yakrahu min qila wa qala, okay, bab apa yang dibenci, yang dimakruhkan daripada qila wa qala. Beliau, Imam Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukharinya ada bab khas tentang zikir selepas solat. Tetapi Imam Al-Bukhari tidak pula menyusunnya di situ, sebaliknya menyusunnya dalam bab yang lain, dalam kitab Ar-Raqa, maaf tadi salah sebut, Ar-Raqaqi, alright, yang bermaksud hadis-hadis yang melembutkan hati. Okey, dalam bab dibencinya banyak berkata-kata qila wa qala. Okey, jadi ini petunjuk yang pertama. Kemudiannya, dalam Sahih Al-Bukhari memang macam saya kata ada bab yang khas tentang zikir selepas solat. Okey, sebagai contoh sekarang ini saya sedang rujuk hadis nombor 844. Jika penomboran lain hadis nombor 799. Ini dalam bab apa? Ini dalam bab
Okey, babuz zikri ba'da salati. Bab zikir sesudah solat. Okey, bab zikir sesudah solat. Okey, dan kita rujuk hadis nombor 844. Okey. Ingat tadi daripada Warad jurutulis Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa Muawiyah tulis kepadanya kan. Okey, sama juga kita mula dari sini. An Warad katibi Al-Mughirah bin Syu'bah qala amla alayya Al-Mughirah. Okey, amla ni maknanya imla. Dictate, sebab Mughirah tidak tulis tetapi dia sebut. Warad yang tulis. Okey, amla alayya Al-Mughiratu bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah, dalam balasan suratnya kepada Muawiyah. Ingat tak hadis tadi yang kita baca? Muawiyah menulis kepada Al-Mughirah bin Syu'bah untuk dituliskan, dibalaskan, ditulis balas surat itu dengan menulis hadis yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi permulaan hadis ni sama, bahawa Mughirah dia dictate, dia imla kepada Warad, yang ini juru tulis kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Okey, dia tulis kepada Muawiyah, dia balas balik. Okey, anna nabiyya sallallahu, kita di sini sekarang, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Perkataan dubur kita telah belajar sebelum ini, tak payah ulang kan, panjang pula nanti video ini. Okey, apakah dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Okey, nampak tak? Hadis ini merujuk pada kes yang sama. Apakah kes itu? Muawiyah dia tulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, minta Al-Mughirah tuliskan kepadanya hadis yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mughirah membalas balik. Al-Mughirah tidak tulis, dia dictate, dia imla. Juru tulisnya siapakah? Warad yang tulis. Apakah yang ditulisnya itu? Yang ini bacaan zikir Rasulullah SAW, tapi kali ini dengan lebih lengkap. Adanya tahlil itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi hadis ini lebih terperinci dan inilah hadis yang lengkap. Hadis yang kita baca mula-mula tadi tu, yang nombor 6473, ini secara ringkasan. Saya sebut tadi kan secara ringkasan, sementara inilah hadisnya yang penuh. Dan inilah hadis yang diletak oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam bab, di bawah bab zikir sesudah solat. Hadis yang tadi tu, yang mula-mula kita baca tu, beliau Imam Al-Bukhari tidak meletaknya dalam bab zikir selepas solat, sebab Imam Al-Bukhari tahu yang itu tu ringkasan, bukan penuh. Okey, yang penuh itulah yang beliau letak dalam bab zikir sesudah solat. Kita ingat tuan-tuan dan puan-puan, bahawa para imam ni, para imam hadis, mereka meriwayatkan hadis bukan sekadar copy and paste, tetapi mereka juga memahami fiqh hadis itu. Lafaz penuhnya, bilakah masa diamalkannya, bilakah masa dipraktikkannya. Jadi inilah lafaznya yang penuh. Okey, kemudian Imam Al-Bukhari ni, kalau kita biasa mengkaji Sahih Al-Bukhari, kita akan tahu bahawa Imam Al-Bukhari itu kadang-kadang hadis yang sama beliau letak beberapa kali, ataupun ada ulangan selari dengan judul bab hadis itu. Okey, tetapi hadis yang pertama kita baca tadi, beliau tidak pun mengulanginya dalam bab zikir sesudah solat. Beliau cuma letaknya dalam bab dibencinya, dimakruhkan untuk qila wa qala, banyak bercakap-cakap. Okey, beliau tidak mengulanginya. Sebaliknya hadis yang lafaz zikir yang penuh ini beliau ulangi sekali lagi juga, iaitu dalam hadis nombor 6330. Jika penomboran lain, hadis nombor 5855 ya. Kali ini dalam bab apa? Dalam bab babud du'ai ba'da salati, bab doa sesudah solat. Okey, bab ini menarik tau. Okey, tuan-tuan dan puan, saya pernah sebut sekali lagi, tapi saya ulangi sekali lagi. Bila kita baca kitab hadis oleh para imam hadis, always pay attention to the title, to the name of chapter. Okey, selalu beri perhatian kepada tajuk
ataupun nama bab. Dia sebut je bab, kita pun ingat bab. Tak, sebenarnya dalam bab, dalam tajuk, dalam chapter itu terdapatnya hukum ataupun kefahaman imam hadis tersebut terhadap hadis yang diletaknya dalam bab itu. Okey, macam tadi kita telah rujuk, apakah nama bab? Bab zikir sesudah solat, kan? Okey, babuz zikri ba'da solat, bab zikir-zikir selepas solat. Sekarang ni ada satu bab khas, namanya babud du'ai ba'da solat, bab doa sesudah solat. Okey, Imam Al-Bukhari, dia ni bijaknya tu, kadang-kadang dia letak satu bab, tetapi maksud yang dia nak bawa tu terbalik. Okay. Kalau kita kaji Sahih Bukhari dengan tajuk-tajuknya, kita akan tahu. Dengan tajuk-tajuk bab tu kita akan tahu. Kadang-kadang dia letak bab dan hadis-hadis yang selari dengan bab tu. Kadang-kadang dia letak bab, tetapi yang mesej yang ingin disampaikan oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ialah terbalik. Ini adalah contoh yang terbaik, ya. Okey, bab doa sesudah solat. Ada doa sesudah solat ni. Sebab sebelum ni saya ceritakan, Nabi SAW tak pernah baca doa selepas solat. Semuanya ketika solat, baik sujud ataupun tasyahud akhir sebelum memberi salam. Ni sekarang ni dalam Sahih Bukhari ada ni bab doa sesudah solat. Ini confirm setelah memberi salam. Bukan lagi ada khilaf macam perkataan dubur, kan. Dubur ni sebelum salam ke selepas salam. Tapi yang ini confirm selepas salam. Tapi apabila meletakkan bab ini, hadis yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari semuanya adalah berkaitan dengan zikir, ataupun setepatnya dua hadis tentang zikir, ya. Hadis yang pertama tentang keutamaan zikir tasbih, itulah yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ke 10 kali ke, itu kita akan bincang kemudian dalam lafaz zikir akan datang. Dan kemudiannya diletaknya semula hadis Al-Mughirah bin Syu'bah tadi tersebut. Mesej yang disampaikan, mesej yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dengan tajuk bab doa sesudah solat ialah tak ada doa sesudah solat, yang ada ialah zikir. Boleh kan? Saya ulangi, ya. Imam Al-Bukhari dia letak bab, okey, tengok skrin anda sekarang ni, bab doa sesudah solat. Orang pun ingat, ada doa, apakah dia? Tapi bila buka, tak ada doa. Yang ada ialah zikir. Yang pertama hadis yang letak ialah tentang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir yang kedua yang macam kita sedang kaji sekarang ni. Dan kemudian sudah pun masuk ke bab lain. Berarti sememangnya tak ada pun doa sesudah solat. Mesej yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari ialah mungkin pada zamannya sudah ada orang yang melazimi membaca doa selepas solat. Lalu dia pun buat bab ini untuk menerangkan bahawa selepas solat tak ada doa, yang ada ialah zikir. Doa itu dibaca dalam solat. Okey, baik. Kita ke hadis nombor 6330. Penomoran lain hadis nombor 5855. Okey, kita tengok sekali lagi sama, ya. An Warrad. Okey, kali ini disebut sebagai Maula Al-Mughirah bin Syu'bah, pembantu, assistant, PA kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau juga adalah jurutulis. Okey, qala kataba Al-Mughirah ila Muawiyah bin Abi Sufyan. Tadi saya sebutkan nama penuhnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin iza sallama. Okey, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di penghujung setiap solatnya iza sallama, apabila telah memberi salam. Okey, perkataan dubur apabila merujuk kepada zikir bererti selepas solat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini lafaz zikir yang penuh, dan inilah yang Imam Al-Bukhari letak sebagai zikir yang Nabi baca sesudah solat. Okey, jadi yang saya nak jelaskan di sini, memang pada zahirnya terdapat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membaca rangkap pertama daripada zikir tahlil itu sebanyak 3 kali.
Tetapi hadis ini adalah secara ringkas dan ini sedia diketahui oleh Imam Al-Bukhari. Kerana itulah apabila menyusun hadis ini, beliau tidak meletakkannya dalam bab zikir selepas solat, tetapi dalam bab dibencinya qila wa qala, banyak berkosip. Apabila membicarakan hadis-hadis, apabila menyusun hadis-hadis tentang zikir sesudah solat, sebagaimana dalam rujukan ni, babuz zikri ba'da salati, yang diletak ialah dengan lafaz penuh, termasuk dengan doanya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Demikian juga apabila beliau mengulanginya ketika hendak membetulkan kebiasaan masyarakatnya ketika itu, sebahagianlah yang sudah pun berdoa sesudah solat, beliau letak babud du'ai ba'da salati. Tetapi yang diletak bukannya doa, tetapi zikir, termasuklah zikir yang tadi. Sama juga ada doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Okey, jadi ini daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita rujuk Sahih Muslim pula. Okey, Sahih Muslim pun ada juga bacaan zikir itu. Alright. Sekarang kita rujuk kepada kitab Sahih Muslim. Okey, Sahih Muslim. Baik. Okey. Sahih Muslim ni dia sedikit keliru penomborannya. Penomborannya oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Hadis-hadis yang sama ke apa, beliau letak nombor yang sama. Okey. Jadi kadang hadis tu ada di awal kitab, ada di hujung kitab, tapi nombornya sama pula. Sebagai contoh, yang sekarang saya sedang rujuk ini, okey, lihat di bawah ni, jilid 3, muka surat 1341. Hadis dalam jilid 3, muka surat 1341. Okey, tapi dah jilid 3. Tapi nombor hadis 593. Sebab itulah muhakkik yang berbeza, mereka meletak cara penomboran yang berbeza. Okey, kalau nombor yang berbeza itu, sila rujuk nombor 3237. Ini yang kadang-kadang bila kita rujuk kitab hadis, penomborannya tu lain kan. Sebab lain pentahqiq memiliki cara memberi penomboran yang berbeza. Okey, jadi hadis ini rujuk nombor 3237 atau penomboran lain nombor 593, tapi yang terkemudian. Ya. Okey, sama juga dari sini siapa? An Warrad. Okey, Maula Al-Mughirah bin Syu'bah. An Al-Mughirah bin Syu'bah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla harrama alaikum. Ini beza sikit, tadi larang sekarang haram ya. Harrama alaikum uquqal ummahati. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan ke atas kalian menderhaka ke atas ibu kalian. Wa wa'adal banati, dan mengebumikan bayi perempuan yang hidup-hidup. Wa man'an wa hati, yang ini melarang orang lain daripada memberi, dan juga layak berkecukupan tetapi meminta-minta pula. Wa kariha lakum, dan kariha ni benci, dari sinilah timbulnya perkataan makruh. Okey, padahal di sisi generasi salaf, makruh itu bermaksud larangan juga. Sebab sama-sama kita baca daripada Sahih Bukhari tadi, yang disebut sebagai larangan, di sini disebut sebagai makruh. Makruh di sisi khalaf yang difahami ialah kalau buat tak berdosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Tetapi di sisi generasi salaf, makruh ini adalah sesuatu yang tetap dilarang juga. Sebab tu kalau kita baca kitab oleh Imam Asy-Syafi'i, kita akan jumpa karaha makruh, kalau kita baca terjemahan, aku benci, dan orang akan terjemah sebagai makruh, padahal yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i ialah larangan, bukannya makruh sebagaimana yang kita faham sekarang ini ya. Okey, wa kariha lakum salasan kila wa qala wa kasratas su'ali wa idu'ati mali, dan dibenci bagi kalian 3 perkara. Kila wa qala, banyak bercakap, banyak gosip. Wa kasratas su'ali, banyak bertanya, dan menyanyiakan ataupun memboroskan harta. Macam saya kata tadi, ketiga-tiga perkara ni adalah satu perkara yang sememangnya dilarang dalam Islam. Okey? Sebagai contoh, qila wa qala, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dapat menjamin antara dua perkara ini,
maknanya mulutnya, dan dapat menjamin apa yang ada di antara dua kakinya, yang ini kemaluan, maka aku menjamin baginya syurga. Berarti siapa yang tak jaga mulutnya itu susah nak dapat syurga, akan dekat kepada neraka. Sebab kila wa qala ni tak nak kita akan mengaibkan orang, kita akan namimah dan pelbagai lagi kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Okey, jadi ini sebenarnya perkara larangan sebenarnya. Jadi bukan sekadar makruh, tetapi sememangnya dilarang. Wa kasrata suali, dan banyak bertanya. Sama-sama kita ingat hadis ke-9 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apa yang aku larang kalian daripadanya, maka jauhilah ia, dan apa yang aku perintah kalian dengannya, maka lakukanlah ia. Ambil, terima, lakukanlah ia, mastata'tum, sedaya upaya kamu. Fa innama ahlakal lazina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan tidaklah binasa orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Melainkan, dan tidaklah binasa orang-orang sebelum kalian kecuali kerana mereka ini banyak bertanya dan banyak menyelisihi para nabi mereka. Okey, Sahih Bukhari nombor 7288, ini dengan lafaz Sahih Muslim hadis nombor 1337, merupakan hadis ke-9 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi banyak bertanya masuk di sini. Cara orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu sesuatu yang dilarang juga, sebab tidaklah binasa kaum sebelum kalian melainkan kerana banyak bertanya. Banyak bertanya dan banyak menyelisihi para nabi kita. Umat Muhammad sekarang banyak tak menyelisihi nabinya? Mereka buat benda yang lain, kemudian mereka kata, ya Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Menyelisihi Nabi. Kemudian puji pula kan, boleh buat bid'ah hasanah sebenarnya. Okey, dan menyanyiakan ataupun pemborosan harta. Sama-sama kita ingat surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat nombor 27. Orang yang boros ini ialah saudara kepada syaitan. Okey, jadi saya ulangi, kalau di sisi generasi salaf, kariha ni ataupun makruh ni bukan makruh sebagaimana yang kita faham, tetapi makruh yang mereka faham ialah larangan juga. Cuma kalau haram, dalil larangan adalah lebih tegas, lebih qat'i. Kalau makruh, dalil larangan adalah lebih ringan, tetapi ia tetap merupakan larangan. Jadi bagi generasi salaf, baik yang haram maupun makruh, sama-sama mereka tinggalkan, sama-sama mereka jauhi. Kita tinggalkan yang haram, tapi yang makruh, makruh je, okey je tu, makruh je, bukan haram, kan? Beza di situ. Okey, tak apa. Kembali kepada topik kita. Hadis ini sama ya, daripada Warak, daripada Mughirah bin Syu'bah, apa semua tu, tetapi tak ada lafaz zikir tersebut. Dan Imam An-Nawawi meletakkannya dalam bab larangan daripada banyak bertanya padahal tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, dan larangan daripada man'in wahati, iaitu melarang daripada memberi kepada orang yang hak lagi memerlukan atau meminta padahal dia tidaklah berhak untuk meminta. Okey, sekali lagi kita ulang kaji. Kalau dalam Sahih Muslim, bab ditulis nama bab itu oleh Imam An-Nawawi dan bukannya Imam Muslim. Imam Muslim telah menyusun kitabnya dengan cantik, dengan cun, tetapi beliau tidak meletak nama hadis, the name of the chapter, the name of the title, tidak beliau letak. Tapi yang menariknya, dalam Sahih Muslim juga, dalam susunan Imam An-Nawawi, ada juga susunan hadis-hadis tentang zikir-zikir selepas solat. Okey, bukan yang tadi itu, tetapi macam dia. Okey, maaf ada gangguan teknikal tadi. Okey, sekarang kita sedang merujuk kepada susunan hadis-hadis oleh Imam Muslim tentang zikir-zikir selepas solat. Sama juga nombornya 593, tetapi sekarang ini susunan hadis-hadis tentang zikir selepas solat, dan Imam An-Nawawi juga telah meletakkannya dalam bab bab disukai, mustahab ya, disukai zikir sesudah solat dan penjelasan tentang sifatnya. Okey, jadi hadis nombor 593. Okey, sama juga daripada Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah qala
kataba Al-Mughirah bin Syu'bah ila Muawiyah. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah membalas surat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ini dengan cara diktat. Siapa yang tulis? Warat, yang ini juru tulisnya dan juga pembantunya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza faragha minas salati wa sallama, apabila selesai solat dan memberi salam, baginda menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Okey, jadi sama juga dalam sahih Muslim pun, Imam Muslim sendiri tahu lafaz hadis yang disampaikan oleh Al-Mughirah secara ringkas dan yang secara penuh. Yang secara penuh itu antaranya ialah bacaan zikir selepas solat, dan bacaan zikir itu memang ada yang penuh, bukan potongan pendek, yang penuh, dan itulah yang beliau letak sebagai bacaan zikir selepas solat mengikut tertib susunan. Sebab Imam Muslim tidak meletak bab dalam kitabnya, yang meletak bab ialah Imam An-Nawawi. Tetapi berdasarkan tertib itu, kita tahu bahawa zikir yang dibaca oleh oleh Rasulullah SAW bukan sekadar rangkap pertama saja, tetapi sambungan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Okey, jadi penjelasan panjang lebar ni daripada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah untuk menunjukkan bahawa memang dalam Sahih Al-Bukhari ada lafaz zikir yang rangkap pertama itu saja yang kita sebut sebagai tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi itu adalah apa yang disampaikan oleh perawi ataupun oleh Al-Mughirah bin Syu'bah secara ringkas. Di sana ada apa yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah secara lengkap, dan yang lengkap itu termasuklah dengan bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Okey, ini untuk lafaz zikir yang kedua. Ada pun lafaz zikir yang ketiga. Okey, memang tidak ada ringkasannya setahu saya, ia memang penuh. Okey, ia memang penuh. Hadis nombor 594 ya. 594 mengikut penomboran Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi ataupun oleh Syekh Fuad Abdul Baqi pentahqiq kitab, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Dan kemudian berkata perawi hadis Abdullah bin Zubair, wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu, membaca tahlil ni bihinna duburi kulli salatin, pada penghujung setiap solat. Jadi bagi lafaz yang zikir yang ketiga ni memang tidak ada ringkasannya ya. Okey, jadi sudah pun panjang lebar penjelasan saya. Ringkasnya sebagai kesimpulan, hadis bacaan tahlil rangkap pertama sahaja memang ada hadisnya. Tetapi para ahli hadis di sini cukup rujukan daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim mengetahui bahawa itu adalah secara ringkas. Jadi mereka sendiri tidak meletakkannya dalam bab atau dalam susunan tertib hadis-hadis zikir selepas solat. Mereka mengetahui di sana terdapat bacaan zikir yang sama itu, tetapi yang lengkapnya, selengkapnya, sepenuhnya, dan hadis itulah yang mereka letak dalam bab zikir selepas solat. Dan juga bagi Imam Al-Bukhari dalam bab doa selepas solat, di mana doa yang dimasukkan ialah zikir, bukannya doa permohonan hajat. Demikian juga tertib hadis oleh Imam Muslim, oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang diletak ialah lafaz yang penuh, bukan lafaz yang ringkas itu. Ini yang bagi zikir yang kedua. Lafaz zikir yang ketiga sememangnya tidak ada ringkasan untuk membaca rangkap yang pertama sahaja. Okey, jadi sebab itulah yang saya katakan, membaca rangkap pertama itu sahaja adalah bid'ah, kerana memang ada hadis tetapi itu adalah secara ringkas.
yang penuh sebagaimana yang ada dalam buku saya. Sebenarnya kalau kita rujuk poster-poster buku-buku lain yang menerangkan zikir selepas solat pun, mereka meletak lafaz kedua dan ketiga. Lafaz yang tahlil yang pertama, rangkap pertama itu saja tidak ada, ya. Okey. Dan kita juga, sebab saya mengetahui ada ilmuwan, ada ulama yang mereka kata boleh membaca rangkap yang pertama itu saja berdasarkan zahir hadis. Jadi untuk meraihkan perbezaan pendapat, mungkin boleh baca rangkap yang pertama, tetapi kemudian hendaklah juga diikuti dengan rangkap yang penuh, yakni lafaz zikir kedua dan ketiga. Meskipun saya tidak bersetuju, bagi saya itu pandangan yang tidak tepat sebagaimana yang telah saya jelaskan panjang lebar di sini. Tapi saja nak bagi tahu, di sana memang ada ulama yang berkata boleh membaca lafaz zikir itu sahaja. Kemudian diikuti dengan lafaz zikir kedua, lafaz zikir ketiga yang rangkap, yang lafaznya penuh itu. Okey? Sekadar menyampaikannya meskipun saya tidak bersetuju dengan pandangan tersebut sebagaimana penjelasan panjang lebar saya di sini. Dan di sini juga sama-sama dalam video ini kita dapat belajar tentang perbezaan maksud perkataan makruh di sisi salaf dan khalaf. Ada beberapa perkataan juga yang sebenarnya berbeza seperti takwil. Perkataan takwil di sisi salaf, di sisi khalaf berbeza, tak sama, ya. Jadi bila kita mengkaji sesuatu topik, ada sesuatu istilah, kita kena mendalami terlebih dahulu, ada beza pandangan tak di sisi salaf, di sisi khalaf atau di sisi imam yang menggunakannya, kan? Sebab kalau macam saya kata, kalau kita baca kitab Imam Asy-Syafi'i, banyak benda makruh sebenarnya. Padahal yang dimasukkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu ialah larangan yang mendekati kepada haram, bukan makruh yang macam kita faham sekarang ni. Tapi kalau kita baca kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i yang terkemudian bila berkata makruh, memang makruh macam kita faham. Okey, tak apa, keliru dah kan? Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita jumpa lagi insya-Allah dengan lafaz zikir yang keempat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.